Assalamualaikum, nama saya Irfan bin Amran. Saya akan membentangkan tentang isu penghinaan terhadap ajaran agama dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengenalan. Masyarakat Malaysia baru-baru ini bergelut dengan isu menghina ajaran Islam. Isu sensitif ini telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan penduduk tempatan dan telah membawa kepada pembincangan mengenai tingkah laku beretika peranan kerajaan dan kepentingan kebebasan beragama untuk individu. Walaupun kebebasan bersuara dan kebebasan beragama dilindungi oleh Perlembagaan Malaysia, ia harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap kepercayaan dan amalan orang lain, terutamanya mereka yang mempunyai kepercayaan dan agama yang berbeza. Apabila mengkritik agama tertentu adalah penting untuk mengambil kira emosi dan perasaan sekumpulan orang tertentu dan bertimbang rasa dalam cara kita mendekati dan membincangkan topik sensitif tersebut. Kita semua harus berusaha untuk menggalakkan rasa hormat dan persefahaman di kalangan agama yang berbeza, di samping mengelakkan sebarang bentuk sikap tidak bertoleransi dan prejudis. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Nama saya Anas Firdaus bin Syabul Bahari, matrik nombor 1825233. Pada kali ini saya akan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan isu penghinaan agama di Malaysia khususnya. Okey, baik. Yang dapat saya simpulkan bahawasanya yang pertama, faktor-faktor yang pertama adalah kurang pemantauan daripada ahli keluarga. Jadi kita lihat bagaimana daripada seseorang individu yang mana boleh menimbulkan syak wasangka ataupun perbalahan di antara etnik-etnik ataupun agama-agama yang berada di Malaysia. Konflik agama boleh terjatuh sekiranya peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas, tiada pemantauan dari keluarga, masalah dadah, mencuri, pecah rumah, pergaduhan dan lain-lain. Jenayah tidak dibanteras. Okey, jadi itu antara punca utama yang ataupun faktor menyebabkan berlakunya isu penghinaan agama. Okey, kalau kita lihat sentimen yang berlaku di Malaysia, okey, bila mana kita sebut golongan-golongan tertentu, maka dia akan terkenalah. Itu yang kita takut akan terjadi. Yang keduanya adalah tiada sikap toleransi dan tidak hormat menghormati dalam perbezaan beragama. Malaysia ini terdiri dari berbilang etnik dan agama. Seharusnya kita tanamkan sifat toleransi dan juga keterbukaan. Maksudnya penerimaan dalam hal beberapa hal lah di Malaysia ini, supaya masyarakat lebih hormat menghormati dan dapat menerima perbezaan, tidak kira warna kulit, tidak kira apa bangsa atau apa agama yang dianuti oleh seseorang. Yang ketiga adalah salah faham agama, pendidikan dan persekitaran sosial yang tidak sihat menyumbang kepada didikan moral dan agama tidak berlaku secukupnya. Kebanyakan fakta kes yang berlaku melibatkan individu maupun kumpulan yang memperalatkan sentimen agama dan bertindak di luar syarat agama. Okay, bila mana dia tak faham apa yang agama tertentu ni melakukan, bila mana tiada ilmu, maka dia akan memperolok-olokkan ataupun mereka akan memburuk-burukkan berdasarkan apa yang mereka lihat tanpa memahami sesuatu di sebaliknya. Yang keempat, yang terakhir adalah daripada faktor-faktor adalah salah guna social media. Kita lihat bagaimana berlaku di social media bila mana ada satu posting ataupun satu post yang membawa unsur-unsur keagamaan yang mana menyemarakkan lagi, membawa sentimen, khususnya ketika membawa sentimen agama, yang ini akan menyemarakkan lagi api perkauman dan juga perbezaan agama di Malaysia ini. Contoh yang pernah kita dengar sebelum ini, kes arwah Habib yang meninggal di Kuil, kan? Dan sampai sekarang tiada jawapannya. Maka social media kita harus guna sebaiknya supaya tidak berlaku perbalahan di antara agama. Okay? Sentimen-sentimen agama ini, maka kita harus gunakan social media dengan baik dan kalau boleh tulislah yang sebaik-baiknya dan tidak menyimpang ketika dengan menggunakan social media. Okey, kita akan sambung lagi setelah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi Muhammad Izzam. Saya akan membentangkan kesan-kesan isu penghinaan terhadap agama dan kesannya kepada masyarakat. Okay. Yang pertama, kesan terhadap penghinaan agama ini antaranya adalah memecah belah keamanan dan keharmonian kaum yang wujud dalam negara ini. Daripada beberapa kerja yang dilakukan sebelum ini, kebanyakan sentimen agama sering dicemari dengan anasir-anasir yang sengaja menjadikan bahan agama sebagai modal untuk memecah belahkan keamanan dan keharmonian negara ini. Kedua, ketidakpuasan hati di kalangan penganut agama. Isu konflik ini timbul antara kaum berlakunya berpunca daripada pandangan yang berbeza antara penganut-penganut agama. Namun perbezaan pandangan antara penganut ini menyebabkan berlakunya konflik antara agama-agama lain, seperti mereka yang menganggap ajaran agama mereka adalah yang benar dan tidak mahu menerima pandangan agama lain. Kes ini akan menimbulkan ketidakpuas-hatian di kalangan penganut agama yang sering muncul. Akibatnya, kita tidak dapat memisahkan ekstremisme agama dan budaya dengan budaya di mana agama tersebut muncul. Persepsi begini perlu dihindari supaya lahirnya nilai toleransi dan kasih sayang antara agama dapat disemai dan dipupuk dalam kalangan masyarakat majmuk. Ketiga, perbalahan dengan kaum-kaum lain yang melampaui batas. Berlakunya konflik dalam masyarakat ada kaum-kaum lain yang sehingga menciptakan perbalahan antara kaum seperti percubaan kuli, penghinaan terhadap agama yang dianuti kaum Cina dan India, toleransi kaum dan lain sebagainya. Cabar-mencabar dalam agama bukan sahaja melalui hujah awam dan mahkamah, malahan juga ditunjukkan dalam aktiviti perkawaman jalanan seperti peristiwa lontaran anggota babi di masjid, pengarakan kepala lembu serta pembakaran gereja dan surau. Cara-cara mencegah isu ini. Langkah pertama dalam menyelesaikan isu ini ialah mewujudkan persekitaran saling menghormati dan memahami. Ini bermakna bahawa orang yang berbeza kepercayaan harus dapat menyatakan kepercayaan mereka tanpa rasa takut dihina atau dicemooh. Ini boleh dilakukan dengan mewujudkan budaya dialog dan bersefahaman di mana orang yang berbeza kepercayaan boleh berkumpul untuk membincangkan kepercayaan mereka dan belajar daripada satu sama lain. Ini boleh dilakukan melalui dialog antara agama, seminar dan acara yang lain menggalakkan persefahaman dan rasa hormat. Langkah kedua ialah mewujudkan kerangka undang-undang yang melindungi ajaran agama daripada dihina. Ini boleh dilakukan dengan memperkenalkan undang-undang yang mengharamkan, menghina atau mempersendakan ajaran agama. Ini akan membantu untuk memastikan bahawa orang ramai tidak dapat melepaskan diri dari ajaran agama yang menghina tanpa menghadapi akibat. Langkah ketiga ialah mendidik manusia tentang kepentingan menghormati ajaran agama. Ini boleh dilakukan melalui kelas pendidikan agama, seminar dan acara lain yang menggalakkan persamaan dan rasa hormat tentang ajaran agama yang lain. Ia juga penting untuk memastikan orang ramai menyedari akibat daripada menghina ajaran agama seperti tindakan undang-undang dan pengasingan sosial. Akhir sekali adalah penting untuk memastikan orang ramai sedar dan akibat daripada menghina ajaran agama. Ini boleh dilakukan melalui kempen awam dan program kesedaran yang menonjolkan kepentingan menghormati ajaran agama. Ini akan membantu memastikan orang ramai sedar akan akibat daripada tindakan mereka dan akan mengurangkan kemungkinan
menghina ajaran agama. Dengan mengambil langkah-langkah ini adalah mungkin untuk mewujudkan persekitaran saling menghormati dan memahami, di mana orang yang berbeza agama boleh berkumpul untuk membincangkan kepercayaan mereka dan belajar daripada satu sama lain. Ini akan membantu memastikan ajaran agama dihormati dan tidak dihina. Terima kasih. Jadi saya akan bersimpulkan penutup atau kesimpulan isu ini. Penutupnya, kesimpulannya, isu penghinaan ajaran agama adalah satu isu sensitif yang telah menimbulkan banyak perlawanan di kalangan masyarakat umum dan orang agama, serta pelbagai perbincangan mengenai tingkah laku, praktika dan peranan kerajaan yang penting bagi kebebasan beragama untuk individu. Hal ini berlakunya disebabkan beberapa faktor seperti kurang pematuhan ahli keluarga, tiada kewujudan sikap toleransi, kurangnya kesepahaman dan pengetahuan tentang budaya dan agama masyarakat lain, serta penyalahgunaan sosial media. Kesannya dapat dilihat berlakunya perbalahan dengan kaum-kaum lain, ketidakpuashatian hati kalangan penganut agama dan pecah belah keamanan dan keharmonian kaum yang wujud dalam negara ini. Isu ini dapat dielakkan dengan mewujudkan persekitaran yang saling menghormati dan memahami, di mana orang yang berbeza agama boleh berkumpul dan membincangkan kepercayaan mereka dan belajar dari satu sama lain. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada babak ataupun bab yang terakhir yang akan kita bincangkan pada kali ini adalah saranan yang boleh saya sampaikan kepada penonton ataupun pendengar. Antara saranan yang boleh saya berikan adalah yang pertama, Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai rakyat Malaysia dengan pelbagai identiti agama, etnik dan budaya, kita mesti berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah hati, kewajaran dan keadilan. Maksudnya tiada diskriminasi di antara satu sama lain, dan juga kita harus menerima perbezaan di antara perbezaan di antara kita. Tidak kira warna kulit, tidak kira apa bangsa dan juga agama. Yang kedua, masyarakat perlu menyokong kerajaan dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang dan menggalakkan secara aktif perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan pembakar dan tindakan yang provokatif dan boleh membawa kepada konflik dan ketegangan dengan kesan-kesan yang serius yang menjejaskan keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Okay. Maksudnya kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keharmonian di Malaysia khususnya. Maka kita harus menyokong kerajaan supaya Malaysia menjadi negara yang terus dengan persepatuan dan perpaduan walaupun berlainan bangsa dan juga agama. Yang terakhir adalah menjadikan masyarakat Malaysia yang lebih toleransi. Toleransi maksudnya dapat menerima perbezaan, dan juga bila mana orang mengutarakan sesuatu, kita menerima dengan cara baik ataupun tolak dengan cara yang baik. Okay, maka itulah toleransi yang sebaik-baiknya, dan saling menghormati antara satu sama lain. Maka itu saja daripada kumpulan kami. Harap-harap video ini bermanfaat, dan pembentangan kami berakhir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi akan datang, insyaAllah.